Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so hari ni cikgu nak sambung dengan kelas kita iaitu tentang penyerakan cahaya. Okay, kita tengok apa yang kita nak belajar dulu pada hari ini. Okay, so penyerakan cahaya ni merupakan topik 8.6 dalam buku teks kita. Okey, hari ni kita nak tengok, kita nak berkomunikasi, kita nak berbincang apa yang dikatakan sebagai penyerakan cahaya. Sebab penyerakan cahaya ni merupakan salah satu sifat cahaya. Okey, dan kita nak jelaskan dengan contoh kehidupan harian kita. Berlaku tak penyerakan cahaya ni? Okey, so itu apa yang kita akan belajar dalam topik penyerakan cahaya. Okey, so anak-anak tengok dalam skrin ni ada dua situasi yang berlaku setiap hari. Alhamdulillah. Okey, so situasi yang pertama. Ni situasi yang pertama. Okey, situasi A. Ini situasi apa? Ya, ini adalah situasi di mana bila kita pandang ke atas, waktunya tengah hari, tengah hari. Cikgu tulis ringkaslah. Langit berwarna apa? Langit berwarna biru. Biru. Yang putih-putih ni awan tau. Yang ni barulah langit. Alright. Yang ni pula berlaku waktu bila situasi B? Situasi B ni biasanya menghampiri waktu waktu maghrib. So dalam waktu maghrib ni kita akan perhatikan langit berwarna apa? Langit berwarna merah ataupun oranye. So itu bermakna dua fenomena ataupun situasi yang terjadi sebenarnya disebabkan oleh penyerakan cahaya. So itu adalah dua situasi alhamdulillah berlaku tiap-tiap hari di mana penyerakan cahaya boleh kita perhatikan orang kata secara live. Alright, jom kita tengok. Apa yang dikatakan sebagai penyerakan cahaya? So penyerakan cahaya ni anak-anak merupakan satu proses ya. Proses di mana cahaya dipantulkan dan diserapkan ke semua arah oleh zarah-zarah yang terampai. So zarah-zarah yang terampai ni mana kata zarah-zarah yang wujud di dalam atmosfera kita ataupun ruang udara kita di bumi lah. Bukan di tempat lain tau. So contoh fenomena alam yang melibatkan penyerakan cahaya adalah tadilah kita dah tengok iaitu langit biru pada waktu siang dan langit merah pada waktu pagi dan juga senja. So itu adalah bukti yang penyerakan cahaya ni memang berlaku dalam kehidupan seharian kita. So semuanya kalau kita berasaskan pengetahuan kita tentang penyerakan cahaya ni, kita boleh kata yang proses penyerakan cahaya ni adalah yang pertama melibatkan pantulan dan juga keberadaan zarah-zarah tadi. Kalau cahaya yang dipantulkan, nanti kita kena tengok balik apa cahaya yang banyak dipantulkan. Dan juga keberadaan zarah-zarah tadi. So itu adalah dua bahagian yang kita boleh kata memainkan peranan penting supaya cahaya boleh diserapkan. Kita tengok. Ini adalah bumi kita. Nampak bumi kita ada mata. So ini adalah bumi kita. Ini adalah matahari. Sebab kita tahu matahari ini merupakan sumber cahaya utama. Sumber cahaya yang utama. So kita tahu bumi pun berputar pada paksinya. Betul tak? So bila bumi berputar, so bermakna kita akan ada peralihan waktu malam dan juga waktu siang. Dan juga
berubahnya kedudukan matahari kita ni. Okey. So matahari dia memancarkan cahaya. So cahaya dalam bentuk gelombang dan maka akan sampailah kepada permukaan bumi kita. Okey. Sebab tu kejadian langit biru dan juga langit merah ni sebenarnya ada kaitan dengan kedudukan sumber cahaya kita tu, iaitu matahari. Okey. Alright, selain daripada keberadaan zarah-zarah tadilah. Okey, zarah, kalau zarah banyak, apa warna yang boleh dipantulkan? Okey, apa warna yang boleh kita perhatikan? Okey, kita tengok, kita bincang bagaimana langit boleh menjadi biru dan juga langit boleh menjadi warna merah. Okey. Langit warna biru, okey. Yang pertama sekali posisi. Nampak ni? Ini adalah posisi matahari. Posisinya apa? Posisinya tegak. Okey, so ini kamulah kan. Okey. Alright, so matahari berada betul-betul tegak di atas kepala kita. So, matahari bergerak menerusi lapisan atmosfera yang nipis. Okey, bila atmosfera yang nipis ni bermakna, okey, zarah-zarah dia sikit ke banyak? Okey, so zarah-zarah adalah zarah-zarah terampainya adalah sedikit. Okey, so zarah-zarahnya lebih sedikit. Okey, so molekul, ini molekul debu, gas dan juga wap air akan menyerap lebih cahaya yang berwarna biru daripada cahaya yang berwarna merah. Nampak? Okey, sebab kita tahu panjang gelombang, okey, bila matahari ni berada betul-betul di atas kepala kita, okey, so panjang gelombang adalah pendek. Sebab matahari betul-betul berada di kita punya kita punya kepala kan. Contohlah sebab waktu tengah hari kan. So bermakna gelombang cahaya yang pendek adalah yang akan dipantulkan dahulu. Masuk ke dalam cahaya, kita punya mata lah supaya kita boleh perhatikan. Sebab tu kita nampak pada waktu tengah hari, okey, di mana matahari betul-betul tegak di bahagian bumi kita tu. So kita akan perhatikan langit akan menjadi warna biru. Okey, dan dia punya zarah-zarah terampai tu pun adalah dekat. So sebab tu kita punya atmosfera tu menjadi nipis. Okey. Itulah puncanya kenapa langit menjadi warna biru. Okey, nampak? Okey. So pada waktu tengah hari, yang ni dalam buku teks kita je. So bila matahari tegak, okey, so cahaya biru yang paling banyak diserapkan. So ini kita ada kaitan dengan topik sebelum ni, iaitu penyebaran cahaya tu. Sebab kita tahu cahaya putih ni ada 7 warna kan. Dan setiap 7 warna tu dia ada kepanjangan gelombang yang berbeza. Okey. Alright, so antara gelombang yang paling pendek adalah warna biru, indigo dan juga ungu lah. Tapi mata kita ni dia lebih sensitif kepada warna biru. That's why kita akan perhatikan langit pada waktu siang berwarna biru, especially betul-betul matahari tu tegak di atas kepala kita lah. Okay. Alright. So itu apa yang terjadi lah. Nampak panjang gelombang dia pendek. Panjang gelombang adalah rendah. So kita perhati balik 7 warna tu, yang paling antara gelombang cahaya yang pendek adalah warna indigo, biru, indigo dan juga ungu lah. So tapi mata kita lebih menangkap warna biru ni. Okay. Alright, ini pula apa yang terjadi pada waktu senja. Waktu senja ni nak maghrib ataupun kita kata peralihan daripada waktu malam nak kepada waktu siang lah. Subuh tu nak jadi waktu pagi kan. Kita akan nampak kita punya langit tu berwarna merah, oren macam tu. Okay. So bila waktu ni kamu lah. Ni saya lukis kamu. Okay. So ni kita kan
Kalau tadi matahari betul-betul tegak di atas kepala, tapi bila waktu senja ataupun waktu subuh nak tukar pergi waktu pagi kan, matahari ni dia akan mencondong. Yelah matahari nak keluar, okey matahari terbenam, matahari apa tu, nak keluar lah kan. Okey, so kedudukannya adalah mencondong. Kamu nampak? Beza. Ini waktu senja, okey, panjang gelombang lah sebab kita tahu sinaran matahari ni sampai ke bumi dalam bentuk apa tu, elektromagnet tadi tu dalam bentuk gelombang. Okey, so dia akan dipancarkan masuk ke bumi dan panjang cahaya tu adalah panjang. Gelombangnya adalah panjang. So antara gelombang yang paling panjang dalam 77 warna yang kita belajar sebelum ni adalah cahaya apa? Cahaya yang berwarna merah. Okey. So cahaya matahari bergerak menerusi lapisan atmosfera tebal. So bermakna zarah-zarah terampai tu banyaklah. Okey. Zarah-zarah terampai ni termasuklah kita punya awan tadi tu. So cahaya merah yang diserap paling sedikit apabila melalui lapisan atmosfera. Okey. So diserap paling sedikit ni makna kata yang kita boleh nampak. Okey, tapi kalau nak ikut kepanjangan gelombang tu cahaya merah paling gelombang. Paling gelombang pula. Cahaya merah yang paling panjang. That's why cahaya merah ni apa tu akan kita nampak pada langit sekiranya perubahan tadi tu. Okey, so dengan itu matahari akan kelihatan merah. Tengok. Nampak? So kedudukan dia condong dan juga panjang gelombang sinar cahaya yang masuk tu adalah panjang. So panjang gelombang yang terpaling panjang adalah cahaya warna merah. Sebab tu kita boleh perhatikan pada waktu senja langit tu akan menjadi merah keorenan lah. Okey, nampak cahaya yang paling kurang diserapkan. Maknanya kurang diserap ni bukan kamu kata tak ada tau. Kita faham kata yang paling terpilih untuk kita lihat. Okey, iaitu warna merah. Okey, dan juga warna jingga lah akan melalui atmosfera tanpa gangguan. Okey, cahaya lain seperti warna biru akan diserapkan. Okey, dan hilang daripada lintasan cahaya asal. Okay, so itu adalah dia punya logic thinking kita lah. Kenapa pada waktu senja kita punya langit tu warna merah. Okay, sebab kita tahu kedudukan matahari dengan mata kita ni gelombang cahayanya adalah panjang. So antara gelombang cahaya yang paling panjang adalah merah ataupun oranye lah. So itu yang dipantulkan masuk ke dalam mata kita dan kita pun tengok dah nak maghrib langit warna merah. Okay. Alright. So ataupun anda boleh tengok ni. Kita ulang kaji balik yang ni. Yang ni lah panjang gelombang dengan frekuensi. So merah dengan jingga ni mempunyai antara panjang gelombang yang paling panjang lah. Kalau kita nak bezakan dengan ungu biru tadi tu. Ungu dengan biru ni dia adalah panjang gelombangnya adalah paling pendek. Okay. Alright. So hari ni cikgu nak anda buat satu lagi tugasan, okay, di mana kita akan mengkaji penyerakan cahaya. Okay, yang kamu perlukan adalah serbuk susu. Kalau tak ada serbuk susu pun tak apa. Kamu boleh letakkan susu pekat pun boleh. Janganlah banyak-banyak pula, marah mak kamu kan. Okey, lepas tu kita ambil bekas, okey, bekas dah kamu isikan dengan air tu. Okey, yang kotak sinar ni kita tak ada tau. Kita boleh ganti dengan lampu suluh yang kita buat semalam tu untuk aktiviti DIY pelangi. Okey, skrin putih ni kita boleh gunakan kertas. Okey. Alright, sekejap. Nanti cikgu tunjukkan satu video. Okey, di mana aktiviti penyerakan cahaya di rumah ni dijalankan. Okey. Sekejap ya. Alright. Okey, sekejap kita tengok kat YouTube. Okey. Penyerakan cahaya. Okey.
Sekejap mana dia? Tadi cikgu dah jumpa. Okay, so sangat menarik lah pelajar ni buat. Okay, jom kita tengok. Ini adalah bagaimana Assalamualaikum kawan-kawan. aktiviti yang kamu nak jalankan Saya nanti. harap semua sihat belaka pada musim PKP ini. Kita jumpa lagi pada hari ini untuk menyaksikan eksperimen baru yang menarik mengenai cahaya dapat di rumah. Okay. Kalau ada serbuk susu pun boleh diguna. Air, lampu picit dan kertas putih atau dinding putih. Okay. Kamu tengok macam ni Seperti dia buat. eksperimen pembentukan pelangi, eksperimen penyerakan cahaya ini juga perlu dilakukan dalam bilik yang gelap supaya cahaya yang terhasil Dia sama macam eksperimen ni lah. Kita punya eksperimen pelangi tu. Okay? Apabila semua bahan dan radas telah siap, jom kita mulakan eksperimen kita. Mula-mula kita isikan cawan atau gelas kita ini dengan air. Okay, masukkan air ke dalam bekas yang disediakan. Okay. And then kita akan masukkan. Kemudian tuangkan susu ke dalam air ini sedikit demi sedikit sehingga keruh dan lut cahaya. Okey, apa fungsi dia masukkan susu tu? Kawan perlu letakkan serbuk tu sedikit demi sedikit. Tahu? Sebab apa tahu? Sebab yang susu ni dia adalah mewakili zarah-zarah terampai. Kalau dekat langit kita ni macam debu, macam wap air, iaitu awan lah. So itulah kita punya ni. Kawan-kawan, mari kita perhatikan alur cahaya di sisi gelas. Nampak? Alur cahaya ini berwarna biru. Kawan-kawan, lihat cahaya yang terdapat pada dinding putih ini. Nampak? Yang ni waktu senja lah. Ini mewakili waktu senja. Dan ini bila cahaya ni dekat, okey, yang di dalam bekas ni warna biru. So ini mewakili langit warna biru waktu tengah hari tadi. Dan ini adalah langit waktu senja. Nampak? Bila semakin bertambah. Apa kalau kita tambahkan susu lagi sedikit demi sedikit untuk menambahkan lagi zarah-zarah di dalam air ini. Kita lihat apa yang terjadi. Okey, so bila dia masukkan lagi susu tu bermakna dia tambahkan lagi zarah lah. Bermakna dia nak make sure yang konon-konon atmosfera tu menjadi tebal sebab bertambahnya bilangan zarah kan. So sebab tu dia masukkan lagi susu ke dalam air putih tu. Kenapa ya hal ini terjadi? Seperti yang kita dah pelajari dulu. Cahaya putih ada. So itu adalah eksperimen penyerakan cahaya. Bermakna memang terbuktilah kalau dia punya apa? Kalau lah kan kita punya dekat, kalau kita punya sumber cahaya tu dekat, so dia akan jadi warna biru, betul tak? Tapi bila sumber cahaya tu sampai kepada skrin putih tu, dia akan jadi warna merah keorenan. So bermakna panjang gelombang cahaya tu memainkan peranan lah. So kalau pendek, cahaya yang paling pendek yang kita boleh nampak adalah kita balik pada cahaya warna putih tadi tu kan. Sama ada cahaya warna biru, purple. Tapi kalau cahaya yang panjang, gelombang yang paling panjang, bila dia travel, dia akan hit dekat skrin putih tadi tu adalah sama ada warna merah ataupun warna oren. Okay? So, cikgu harap kamu dapat memahami pelajaran kita pada hari ini. Okay, kalau ada sebarang pertanyaan, hampa boleh PM cikgu. Okay, right. So, jangan lupa saya nanti sama macam semalam juga, saya akan sediakan tapak. Nanti kamu hantarkan projek kamu ni pada saya. Okay? So, setakat itu sahaja kelas kita. Dengan itu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Sehingga berjumpa lagi.